Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari anak-anak sekalian, kita sambung menjawab soalan SPM paper 2 bahagian B 70 markah. Tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 350 hingga 500 patah perkataan. Soalannya yang sekarang diberikan adalah dasar keusahawanan nasional DKN telah diangkat kepada satu tahap yang amat tinggi pada tahun 2030 dalam menggalakkan lebih banyak rakyat Malaysia supaya lapisan masyarakat untuk berkecimpung dan bergelar sebagai usahawan. Dalam menggalakkan lebih banyak rakyat Malaysia daripada semua lapisan masyarakat untuk berkecimpung dan bergelar sebagai usahawan yang berjaya. Usahawan berkenaan telah membuka peluang keusahawanan. Usaha berkenaan telah membuka peluang keusahawanan yang lebih luas kepada kumpulan B40, orang kurang upaya, orang asli, orang asal, wanita dan kumpulan belia. Jelaslah bahawa bidang keusahawanan tidak meminggirkan mana-mana golongan, umur, masyarakat yang mahu menceburinya, dan ia melampaui peringkat sekolah, universiti dan sebagainya. Dipetik dan diubah suai daripada usahawan pemangkin ekonomi Malaysia oleh Nur Salastri Yurni Ahmad, sinarharian.com, 16 Julai 2019. Bidang keusahawanan sudah menjadi satu prospek ternilai dalam usaha merancangkan ekonomi negara. Berbagai lapisan masyarakat digalakkan untuk menceburi sektor ini. Jelaskan persiapan-persiapan yang boleh dilakukan oleh bakal usahawan supaya mereka mampu berdaya saing dalam bidang ini di peringkat global. Boleh dah berikan maklumat yang dipetik daripada usahawan pemangkin ekonomi Malaysia itu, anak ambil saja daripada petikan itu dan terus menjawab soalan ini. Petikan ini menyatakan bahawa penglibatan semua golongan, B40 lah, orang paya lah, orang asli lah, orang Melayu, belia, universiti, budak sekolah semua terlibat. Untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara, ya. So ditubuhkan dasar keusahawanan nasional. Ya, kita dikendaki tugas kita dalam hal ini adalah untuk menjelaskan persiapan-persiapan yang boleh diambil oleh bakal usahawan supaya mereka mampu berdaya saing di peringkat mana? Di peringkat global, ya, bukan peringkat yang alang-alang, bukan peringkat nasional atau lokal saja, peringkat global. Okey, mari kita tengok macam mana jawapan dia, ya. Kita sama-sama buat bersama, ya. Okay, kita mulakan dengan introduction. Macam biasa introduction kita ni kita ambil daripada soalan tu, mulakan dengan yang besar, masuk yang kecil, lepas tu isukan 3 isi dan masukkan penutup, ya. Gunakan convention ABC. Okay, accurate, brief, clarity, ya. Dan gunakan convention part W. Tanya dulu soalan-soalan ni. Apa dia part W1H, ya. Mari kita terus jawab lah. Yang ini semua teknik-teknik ini anda sudah belajar dan hanya cuma apply saja, ya, untuk mencetuskan apa yang anda tulis. Anda kena tanya. Ambil daripada petikan yang telah diberikan, ambil saja dan tulis balik. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi masa kini, usahawan menjadi pilihan yang semakin penting dan menjanjikan. Bagi bakal usahawan, persediaan yang mantap adalah kunci kejayaan dalam menghadapi cabaran perniagaan yang dinamik. Terdapat beberapa langkah persiapan yang boleh diambil untuk memastikan kejayaan dalam bidang keusahawanan. In the current era of globalization and technological advancements, entrepreneurship has become an increasingly important and promising career choice. For aspiring entrepreneurs, a solid preparation is the key to success in navigating the dynamic challenges of the business world. There are several preparation steps that can be taken to ensure success in entrepreneurship. Ya, apa langkah-langkah ni? Ya, memastikan kejayaan, berapa persiapan. So we need to
do the persiapan-persiapan ya. Apa persiapan-persiapan segi mental, physical, rohaninya, dan persiapan dari segi wang. Persiapan ya, itu persiapan pertama. Kemudian persiapan lagi, persiapan apa? Ya, persiapan ilmu keusahawan dan kepakaran. Anda kena cebur bidang yang Anda minat dan pakar. Ya, kena latihan. Persiapan latihan. Okay. Persiapan sumber dan alatan. Kita tengok sumber dan alatan. Kemudian persiapan dari segi networking dan sokongan. Ya. So, anda kena cerita ini. Networking dan sokongan. Kalau anda jatuh, ada yang menyokong anda, ada yang buffer. Okey, pertama sekali, fakta pertama. Pendidikan formal dan latihan dalam bidang yang diingini adalah asas utama. Bakal usahawan perlu memperoleh pengetahuan dan kemahiran asas perniagaan melalui kursus keusahawanan, seminar dan latihan berkaitan. Keterampilan teknikal, pengurusan kewangan dan kepimpinan adalah elemen penting yang perlu dikuasai. Ini perlu dikuasai ya, keterampilan ni. Kalau teknikal, kalau anda nak tanam musangking, pergi kursus musangking. Kalau nak bela ayam, pergi kursus ayam. Kalau nak bela rusa, pergi kursus rusa. Okey. Pengurusan teknikal kewangan ni pergi kursus accounting. Macam mana nak buat account. Kepimpinan, macam mana nak kontrol pekerja macam mana nak monitor dia. Monitor pekerja, jangan ponting, ikut jadual. Macam mana nak buat struktur organisasi dia, pembahagian kerja, macam mana nak plan, rancang. Ya. Okey, anda kena rancang, plan, anda kena buat struktur organisasi. Okey, siapa buat itu, siapa buat ini, bahagikan kerja. Ya. Kena ada struktur organisasi, kemudian kena kontrol dia, ya. Dan kena monitor, ya. Kena bagi arahan. Ini arahan. Monitor adalah kontrol, ini bagi arahan, directing, pimpin dia. Macam nak pimpin dia bagi latihan ataupun bagi tunjuk ajar pekerjaan, anda kena tahu dulu teknikal je baru anda boleh ajar mereka ya. Anda kena tahu dahulu macam nak berjalankan perniagaan itu. Macam mana nak hal-hal berkaitan teknikal ni anda kena tahu dulu ya. Kalau nak berjaya. Kalau nak buka klinik, apa dia? Lesen yang perlu ada, apa rawatan yang perlu dibuat, teknikal yang anda kena tahu ya. Ini dia. First and foremost, formal education and training. Formal education and training. Okay. Kena ada sijil, kena ada ijazah. Okay. Kena ada diploma ke dalam bidang. Kena ada lesen. Boleh untuk dapatkan kursus. Kalau belayang lebih dari 500, kena ada lesen belayang. Okay. Untuk buka klinik, kena ada ijazah dalam kedoktoran. Itu lesen ya. Tidak, anda tak beri lesen. Prospective entrepreneurs need to acquire basic knowledge and skill in business through entrepreneurship courses. Basic knowledge, you have a minimum knowledge, basic knowledge. Okay, through entrepreneurship courses, seminar, and relevant training, technical skill, financial management, and leadership are essential elements that should be mastered. You kena tahu A to Z, mesti master dia. Tahu selok bila perniagaan tu A to Z ya, daripada daging ayam sampai ke tai ayam dia, macam nak jual tai ayam dia. Okey, kalau pokok daripada baja, buah, akar, penyakit dia semua kena tahu. A to Z ya, mesti tahu A to Z berkaitan dengan perniagaan tu. Okey, baru boleh berjaya.
Selain itu, bakal usahawan perlu membina rangkaian dan hubungan yang kukuh di dalam dan luar negara. Networking bukan sahaja membantu mendapatkan sokongan dari rakan sejawat, tetapi juga membolehkan pertukaran idea dan peluang perniagaan yang lebih luas. Keahlian dalam pertubuhan keusahawanan tempatan dan penyertaan dalam acara-acara perniagaan adalah langkah awal yang berkesan. Turut serta semua seminar, semua exhibition ikut serta. Okay. The more aspiring entrepreneurs should build strong network and relationship both locally and internationally. Networking not only helps in gaining support from peers, but also allow for the exchange of ideas and broader business opportunities. Membership in local entrepreneurial organization and participation in business events are effective initial steps. In-depth knowledge of the industry and market is a determining factor for success. Prospective entrepreneurs should research and understand current business trends and market needs. Through analysis, enable them to tailor product or services to customer preferences and compete globally. Pengetahuan mendalam mengenai industri dan pasaran adalah faktor penentu kejayaan. Pengetahuan mendalam, ya, detail. A to Z. Ya. Ia faktor penentu kejayaan. Bakal usahawan perlu menyelidik dan memahami trend perniagaan semasa serta keperluan pasaran. Apakah pasaran tu ni dekat kawasan tu diperlukan apa? Ayam, krisis ayam tak ada, diperlukan ayam, hantar ayam. Tempat tu tak ada klinik pergigian, klinik pergigian di situ. Tempat itu apa pasaran yang perlu lagi, ya. Ramai orang sakit kena hantar doktor. Di situ ada orang kaya-kaya yang perlukan makanan yang eksotik, makanan yang sedap-sedap, buah-buahan, saking. Okay. Tengok tempat, tengok masa, tengok pasaran, tengok orang tu, market tu orang kaya ke atau orang miskin. Ya, penduduk dia berapa ramai. Boleh untung ke tak boleh untung. Analisis yang teliti membolehkan mereka menyesuaikan produk atau perkhidmatan mengikut kehendak pelanggan. Sesuaikan, ya. Kalau dekat situ orang miskin-miskin, kena buat basic saja, hilangkan sakit saja. Hilangkan sakit saja. Sakit, hilangkan sakit saja. Kalau tempat tu ramai orang kaya, diperlukan estetik, kecantikan, buatlah crown ataupun bridge ataupun implant. Tengok kepada upaya dia. Kalau orang miskin, dia tidak mampu nak buat benda-benda yang mahal-mahal. Perlu basic saja, ya. Okey. Tengok tempat, tengok kepada permintaan. Okey. Mereka membolehkan mereka menyesuaikan produk atau perkhidmatan mengikut kehendak pelanggan dan pada masa yang sama bersaing secara global di peringkat global. Bersaing dengan syarikat-syarikat yang besar, ya. Kena ada niche market, ya. Niche produk. Mana produk khas yang orang lain tak buat, kamu buat. Kamu cipta, kamu buat benda yang baru, ya. Alright. So, kena nak ada bersaing, kena tengok pasaran permintaan, tengok apa yang niche dekat situ. Ability to innovate and adapt to the latest technology is also a requirement. In a constantly changing world, entrepreneurs need to be open to change and find ways to leverage technology to enhance business efficiency. Keupayaan untuk berinovasi dan mengadaptasi teknologi terkini juga adalah keperluan. Kita buat inovasi ini adalah untuk menjimatkan masa, menjimatkan tenaga, dan menjimatkan kewangan. Apa masalah di tempat tu? Ya? Itu masalah di tempat tu kalau kita ada alat yang satu benda ni dia tidak bercakap. Kita buat suai dia untuk menjadi lebih cekap supaya dia boleh menyelesaikan masalah itu dengan cepat, merawat orang lebih cepat, lebih pantas, dengan lebih berkesan. Dalam dunia yang sentiasa berubah, bakal usahawan perlu terbuka terhadap perubahan dan mencari
cara untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kecekapan dan perniagaan. Kecekapan perniagaan perlu digunakan teknologi, sama ada gunakan komputer, kena ada sistem. Sistem dah dibuat dulu, barulah orang akan follow the system. Ya. Sistem, kalau sistem tak buat, employ orang dulu, nanti orang tu bergaduh dan orang tu tidak efektif, dia tidak boleh buat kerja secara teratur. Ya. Kena ada sistem. Barulah boleh nanti kita susun mengikut sistem. Ya. Teratur, lebih teratur. Ya. Okay, ini mestilah diurus dengan betul. Sistem dah ada orang, kalau tak diurus dengan teratur, dia akan berterabur juga. Ya. Ini. Prudent financial management is another crucial aspect of entrepreneurial preparation. Prospective entrepreneurs need to carefully budget, identify suitable sources of financing, and manage financial risk diligently. Financial awareness helps avoid issues that may threaten business sustainability. Pengurusan kewangan yang bijak merupakan aspek penting lain dalam persiapan keusahawanan. Kena ada buat pengurusan kewangan, accounting, ya, keluar masuk duit tu dengan detail. Accounting kena buat, keluar masuk duit dengan betul. Jangan masuk pendapatan sedikit daripada duit yang keluar, maka rugi perniagaan tu, ya. So kena dicatat setiap satu tu, walaupun dia 10% kena catatkan dia, ya. Mesti account tu kena balance. Okay, so bayar gaji pekerja, bayar sewa, bayar bayaran macam-macam bayaran, ya. So perbelanjaan, pendapatan. Kalau pendapatan tu katakan dia 50,000 sebulan, so dia punya perbelanjaan ini pendapatan, ya. Pendapatan perbelanjaan dia duit api, air. Biasanya gaji pekerja yang paling banyak saja. Gaji pekerja. Kalau ada 10 orang pekerja, ya, 10 orang pekerja, gaji seorang 5,000, 10 orang dah 50,000. Orang dah 50,000, balik tak dengan pendapatan kita 50,000 dah rugi. Yang ni dah rugi. So kena gajikan pekerja yang cekap. Ya. Ini belum lagi masuk sewa, belum masuk lagi halatan, belum masuk lagi bil-bil yang lain. Ya. Kena particular on this one, ya, perbelanjaan dan pendapatan. Barulah dapat untung rugi. Okay. Okay. Kalau rugi, sebulan rugi 10,000, setahun dah rugi 120,000. So kamu tidak boleh sustain kalau rugi saja, ya. Rugi saja tak boleh sustain, tak boleh. Betul penat saja nanti berusaha jadi usahawan. Jadi kena kontrol bajet, kena kontrol kewangan, ya, sumber. In conclusion, to achieve success in entrepreneurship, future entrepreneurs need comprehensive preparation through education, a strong network knowledge, industry knowledge, technological innovation, and careful financial management. Entrepreneurial success is not just a dream, but an achievable reality. Penutupnya, untuk mencapai kejayaan dalam bidang keusahawanan, bakal usahawan perlu menjalani persediaan yang menyeluruh dengan pendidikan rangkaian yang kukuh, pengetahuan industri yang baik, inovasi teknologi, dan pengurusan kewangan yang cermat. Kejayaan perniagaan tidak lagi menjadi impian tetapi realiti yang dapat dicapai. Ini penutup dia, kita buat detail, pertama sekali kecil dan kemudian kita tutup secara umum besar, ya. Kita masih lagi gunakan formula fakta 1, 2, 3, 4 dan ini adalah okay. So semoga berjaya. Anda tulis saja, jangan teragak-agak. Tulis nanti baru susun balik, ya.
Dia dah bagi fakta tu, cuma tulis saja. Dan nak tambah lagi fakta, anda tengok kepada preparation for entrepreneurship to compete global in field of entrepreneurship, kesiapan bakal usahawan untuk berdaya saing global dalam bidang usaha. Anda boleh baca sendiri untuk menjimatkan kos ya, menjimatkan masa, anda baca je sendiri ya. Okey, dalam global demi cabaran demand, use competition, culture and language differences, economic uncertainty. Okay, entrepreneurship as economic drivers in Malaysia ni, pemangkin ekonomi Malaysia, peluang pekerjaan, peringkat pendapatan, inovasi pembangunan dan pembangunan komuniti. Anda boleh baca sendiri untuk menambah isi banyak isi. Okay, ini contoh bagaimana buat penutup dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Ya. Kan, dan kita menyokong dasar keusahawanan nasional. Ya.